Selamat sejahtera cikgu. Saya Pervendip Kaur dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kepong Baru, kod WEA 0208. Hari ini saya akan mengulas sebuah novel yang bertajuk Destinasi Impian. Novel ini ditertibkan pada tahun 2015. Novel ini merupakan novel tingkatan 1 yang mempunyai sebanyak 12 bab. Tema novel ini ialah masalah dan konflik seseorang remaja yang menghadapi cabaran dalam kehidupan. Novel ini ditulis oleh seorang pengarang lelaki yang bernama Muhammad Ismail Sarbini. Beliau telah menulis sebanyak 34 buah buku. Boleh awak percaya? Jadi, pada mulanya, saya ingin memberi pandangan keseluruhan tentang novel ini. Watak utama novel ini ialah seorang budak lelaki yang bernama Firdaus. Perwatakan dan sikapnya telah menjadi tarikan utama saya membuatkan saya habis membaca novel ini secara keseluruhan. Selain itu, terdapat banyak watak sampingan. Contohnya, Johari dan Azlina yang turut memainkan peranan penting dalam novel ini. Sekarang, izinkan saya memberikan latar belakang watak utama serta watak sampingan supaya semua yang menonton video saya sekarang ini akan mendapat gambaran yang lebih jelas tentang novel ini. Selepas itu, saya akan berkongsi dengan anda semua ringkasan novel yang luar biasa ini. Mula-mulanya, Firdaus merupakan abang kepada Azlina dan sepupu kepada Johari. Johari pula merupakan sepupu kepada Azliana serta Firdaus, dan dia juga merupakan seorang yang bijak dan mempunyai sifat-sifat yang mulia. Azlina merupakan adik kepada Firdaus dan juga seorang atlet olahragawati sekolah yang mempunyai kecergasan dan aktif. Destinasi Impian ini mengisahkan Johari, Azlina dan Firdaus melakukan ekspedisi berbasikal dari Klang ke Mori. Ekspedisi ini merupakan usaha menjahut cabaran yang dilontarkan oleh datuk mereka yang mengatakan bahawa generasi kini tidak bersemangat tinggi. Bagi pihak Johari dan Azlina pula, ekspedisi berbasikal ini juga adalah untuk meningkatkan imej serta semangat Firdaus sebagai seorang lelaki yang bersifat keperempuanan. Sebaliknya, Firdaus menganggap ekspedisi ini sebagai perjalanan gila. Dalam ekspedisi berbasikal ini, Firdaus sering merunggut kerana terlalu lelah. Firdaus juga rajin membantu ibu dan kakaknya. Oleh itu, dia merasakan ekspedisi ini sebagai ekspedisi yang gila. Azlina yang merupakan seorang adik yang penyayang dan berani menentang abangnya Firdaus yang bersikap negatif sepanjang ekspedisi berbasikal ini. Kemudian, Johari dan Azlina yang rasa bertanggungjawab mencuba mengubah tingkah laku dan pemikiran Firdaus agar menjadi lelaki yang sejati. Sikap Firdaus yang tidak sabar itu telah menimbulkan konflik antara dia dengan adiknya Azlina. Konflik antara mereka berdua telah menimbulkan perasaan marah serta suasana yang menyindirkan, tengkir-menengkir. Bagaimanapun, Johari sebagai sepupu yang lebih matang dan sentiasa sabar serta bijak menghadapi kerana adik sepupunya. Kemudian, Johari dan Azlina yang merasa tanggungjawab telah menyelesaikan masalah tersebut. Dalam ekspedisi tersebut, saya telah mempelajari pelbagai pelajaran seperti bersemangat tinggi. Azlina tetap meneruskan perjalanan walaupun dia cedera. Pada wajahnya, tidak tergambar rasa sakit atau pedih akibat luka di tangannya. Azlina menganggap luka di tangannya itu hanya sedikit bagi seorang atlet yang aktif dalam sukan. Akhirnya, ekspedisi tersebut telah berjaya tiba di destinasinya, iaitu Pantai Mori Baru. Firdaus berbangga akan dirinya kerana telah berjaya sampai ke destinasi itu sebanyak 50 km mengayuh dari Klang ke Mori. Di pantai baru itu, Firdaus telah disambut oleh rakan-rakannya, iaitu Sazali, Moksin, Salim, Irma, Azlina dan Mazlinda.
Firdaus terkejut kerana rakan-rakannya datang menyambut ketibaannya. Kawan-kawan Firdaus mengucapkan tahniah kepadanya. Firdaus membohongi kawan-kawannya dengan mengatakan perjalanan lewat kerana adiknya iaitu Azlina banyak berehat dalam perjalanan tersebut. Firdaus juga telah meninggalkan Johari dan Azlina. Tiba-tiba, Azlina didatangi oleh Moksin dan Sazali yang bertanyakan sama ada betul atau tidak pernyataan Firdaus, iaitu mereka mengetahui bahawa Firdaus berbohong. Mereka bertekad untuk memaksa Firdaus supaya mengaku bahawa dia berbohong. Sebenarnya, Firdaus berasa sombong akan kejayaannya. Firdaus berasa sombong akan kejayaannya yang berbasikal dari Klang ke Mori. Dia juga turut memberitahu Mazlinda bahawa dia mahir berenang. Namun begitu, Firdaus sedar bahawa dia tidak sehebat seperti yang dia katakan kepada kawan-kawannya. Oleh itu, perasaan itu telah terbawa-bawa dalam mimpinya sahaja. Pada keesokan harinya, Johari dan Azlina ingin bertolak pulang. Tetapi, Firdaus memberitahu mereka bahawa dia ingin pulang sendiri sahaja. Azlina merasa tidak sampai hati meninggalkan abangnya Firdaus untuk berpulang berseorangan. Namun setelah dipujuk oleh Johari, akhirnya mereka berdua yang berbasikal pulang sahaja. Sementara itu, Firdaus dan rakan-rakannya pergi mandi di laut. Firdaus mandi sambil bergembira dengan rakan-rakannya. Mereka turut berlumba menyelam. Dalam kegembiraan itu, Mazlinda telah dipukul ombak dan terkapai-kapai. Firdaus yang bercakap besar itu terpaksa memberanikan diri untuk menyelamatkan Mazlinda. Tetapi akhirnya dia yang lemas. Keaslian Firdaus datang di hadapan semua kawan-kawannya yang pada awalnya telah diberitahu bahawa dia mahir berenang. Sebaik-baik sahaja sedar, Firdaus berada di katil hospital. Di sisinya, Johari dan Azlina bertanya kabarnya. Firdaus juga mengetahui bahawa dia telah lemas semasa menyelamatkan Mazlinda yang berpura-pura tidak tahu berenang. Firdaus berasa malu tetapi Johari menasihatinya bahawa setiap tindakan berani hendaklah disertai dengan fikiran yang waras. Dia juga dinasihati agar tidak perlu menundukkan muka terhadap cabaran. Sewaktu Mazlinda datang bersama-sama dengan kawan-kawannya yang lain, Firdaus berasa malu dan ingin menundukkan muka. Tiba-tiba, dia teringat nasihat Johari dan Azlinda. Lantas, dia memberanikan dirinya untuk memandang kawan-kawannya itu. Akhirnya, saya mencadangkan novel ini kepada semua remaja pada generasi kini. Kerana novel ini telah memberikan pelbagai pengajaran serta nilai-nilai murni kepada saya untuk menghadapi cabaran dalam kehidupan saya. Saya harap pengulasan novel saya disukai oleh ramai. Sekian, terima kasih. Apa khabar semua? Semoga semua berada dalam keadaan yang sihat dan ceria. Saya dan JC dari SMK Kebun Baru. Saya sangat bersyukur kerana berpeluang untuk berkongsi buku yang saya baca pada minggu lepas. Buku ini ialah novel tingkatan 5 yang saya belajar. Novel Kirani, karya Beth Savaria. Terdapat 350 muka surat dalam novel tersebut. Tema novel ini sangat menarik hati saya kerana watak utama dalam novel ini ialah seorang wanita. Adakah anda bersiap sedia untuk mendengar cerita bersama saya? Marilah kita mulakan sekarang. Kirani mengisahkan seorang gadis yang bernama Wahidah yang mau menjadi cantik dan berhidung mancung kerana hidung asalnya pesek. Wahidah juga ingin mencapai kemajuan atas nama dirinya dalam bidang pelancongan sehingga suaminya Zahid mengatakan bahawa Wahidah telah mengabaikan batas-batas perkaulan sebagai isteri.
Untuk menjadi seorang yang cantik, Wahidah yang kebetulan hidungnya digigit monyet telah nekat melakukan pembedahan rekonstruksi atau pembinaan semula wajahnya dengan memasang hidung palsu, menjadikannya hidungnya mancung dan cantik. Dengan kejayaannya menjadi cantik, datang jugalah kejayaan dalam bidang kerjaya. Bidang pelancongan yang diterakainya telah mempertemukannya dengan suaminya, Zahid, anak rakan niaga di Sarawak, yaitu Datuk Yasser. Kecantikan dan kejayaan dalam kerjaya dicapai oleh Wahidah tidak menjamin kebahagiaan rumah tangganya, malah merosakkan kehidupannya. Kecantikan itu menyebabkan tugasnya bertambah berat dan harapan orang terhadapnya melambung tinggi sehingga Wahidah tidak larat memikirnya. Dalam novel Tirani, cinta Tirani terhadap suaminya begitu mendalam sehingga jatuh sakit jiwa setelah diceraikan oleh Zahid. Penceraian itu berpunca daripada wajah anaknya tidak mewarisi kecantikannya dan ditambah dengan rasa cemburu oleh Zahid. Akhirnya, Wahidah bertekad untuk berjaya dan berdikari dalam bidang pelancongan untuk mengurus sebuah perniagaan chalet di Cameron Highland. Kemajuan chalet itu yang diusahakan oleh Wahidah dan anaknya Izzati telah menarik kehadiran ramai pelancong termasuk Zahid. Akhirnya, mereka dipertemukan di chalet itu. Namun, jauh di sudut hati Wahidah dan Zahid terselah satu falsafah hidup bahawa kecantikan seseorang hanyalah satu tirani. Saya sangat gemar akan watak utama dalam novel ini, yaitu Wahidah, kerana dia usaha wanita yang berani dan berwibawa. Setelah menamakan pengajiannya, Wahidah telah membuat pinjaman daripada tabung usahawan Siswaza untuk membuka syarikat tanjau emas yang mengusahakan perniagaan pelancongan inap desa. Selain itu, Wahidah juga berani untuk mengambil alih perniagaan Abdul Aziz yang mengusahakan perniagaan chalet dan ladang strawberry di Cameron Highland yang sedang menghadapi masalah hutang dengan bank. Selain itu, Wahidah juga cekal dan gigih untuk meneruskan kehidupannya sebagai ibu tunggal selepas Zahid menceraikannya. Wahidah membesarkan Izzati, iaitu anaknya, dengan penuh kasih sayang. Izzati juga bersama-sama dengan Wahidah membangun Ayat Sajinah, iaitu perniagaan Abdul Aziz sebagai pusat perainan yang telah menarik ramai pelancong di Cameron Highland. Saya sangat bersyukur kerana dapat berpeluang untuk berkongsi buku yang saya baca dalam video ini. Sampai sini sahaja. Semoga kita dapat berjumpa lagi pada masa akan datang. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Avinisha Jaykumar. Saya dari Sekolah Menengah Kebangsaan Kepong Baru. Kod sekolah saya ialah WEA 0208. Tajuk novel saya ialah Meniti Impian. Tema novel Meniti Impian ialah semangat kesungguhan dan kegigihan seorang remaja berusaha mengejar impian dan mencapai kejayaan untuk menjadi seorang usahawan. Osman Ayub ialah pengarang novel ini dan novel ini mengandungi 190 muka surat. Zahar merupakan seorang remaja yang mempunyai keazaman dan cita-cita tinggi. Impiannya ialah untuk melanjutkan pelajaran di ITM selepas menduduki peperiksaan SPM Musnah. Hal ini berlaku dia demam sewaktu peperiksaan berlangsung. Kemiskinan menyebabkan Zahar tidak berpeluang belajar semula. Zahar terpaksa memikul tanggungjawab untuk membantu dua orang adiknya yang masih bersekolah. Bapa Zahar telah meninggal dunia
sementara ibunya hanya mengambil upah menoreh getah dan menganyam tikar mengkuang bagi menyara kehidupan mereka sekeluarga. Tanggungjawab sebagai anak sulung memaksa Zahar melupakan impiannya untuk ke Menara Gading seketika. Tindakan itu telah disalahertikan oleh kawan baiknya Suhaili. Suhaili memandang rendah terhadap Zahar kerana tidak berjaya ke ITM walaupun semasa di sekolah mereka berjanji bersama-sama untuk ke ITM. Bagi meringankan beban ibunya, Zahar membantu bapa saudaranya Pak Yusof di bengkel perabot. Pak Yusof dapat mengesan bakat, keazaman dan kemahiran yang dimiliki oleh anak saudaranya itu. Dia sentiasa memberi perangsang dan dorongan agar Zahar berjaya suatu masa nanti. Zahar memberi tahu Pak Yusof bahawa dia sangat berminat dalam kerja pertukangan perabot dan bercita-cita untuk memiliki bengkel perabot nanti. Oleh itu, dia membuat permohonan untuk ke IKM bagi memenuhi impiannya itu. Permohonannya untuk mengikuti kursus pertukangan perabot telah berjaya. Zahar ingin berkongsi kegembiraan itu dengan kawan baiknya Suhaili yang telah pun berada di akhir tahun di ITM. Suhaili memandang rendah terhadap kejayaan Zahar itu. Bagi Suhaili, IKM tidak akan menjanjikan masa depan yang baik kepada Zahar. Zahar menyimpan azam untuk membuktikan bahawa lepasan IKM juga mencipta kejayaan pada masa hadapan. Kesedihan Zahar semakin terasa apabila melihat Suhaili memasuki kereta yang dipandu oleh seorang lelaki yang tampan. Semasa di IKM, Zahar telah menunjukkan prestasi yang amat cemerlang dalam peperiksaan dan juga latihan amali. Di sana dia berjumpa dengan rakan-rakan baharu yang juga mempunyai cita-cita sepertinya. Kesedihan Zahar sedikit terubat apabila bertemu dengan Nurini yang mengikuti kursus bidang lukisan seni bina. Selepas 6 bulan berkursus, Zahar dan rakan-rakannya diarahkan untuk membuat latihan praktikal di kilang. Secara kebetulannya, Suhaili bekerja sebagai penolong ketua unit pemasaran di kilang yang sama. Suhaili berasa bersalah atas kata-katanya terhadap Zahar. Dia cuba meminta maaf dan ingin membantu Zahar untuk bekerja di kilang tersebut, tetapi Zahar menolak bantuan Suhaili dengan tegasnya. Sampai masanya Zahar latihan praktikal di kilang itu tamat. Zahar dipuji oleh ketua pengurusan kilang kerana menunjukkan prestasi yang cemerlang. Selepas menamatkan kursusnya, Zahar kembali ke kampung. Dia menyatakan keinginannya untuk membuka sebuah bengkel perabot kepada ibunya, Pak Yusof dan rakan-rakan lamanya. Dengan bantuan pinjaman kewangan sebanyak 10,000 daripada Mara dan sumbangan daripada Pak Yusof sebanyak 5,000, Zahar telah berjaya membuka sebuah bengkel perabotnya. Kini semua impian Zahar telah mencapai. Zahar juga dapat membuktikan kepada Suhaili bahawa belajar di IKM juga dapat mengubah nasib seseorang. Terima kasih.